Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan melaksanakan tugasan yang kedua bagi kursus Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3213 di mana tugasan tersebut adalah menghasilkan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar digital dengan memilih salah satu kemahiran berbahasa yang terdapat dalam DSKP. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya sendiri Nur Syazah Syamimi binti Muhammad Syaufi dan yang kedua ialah Wan Nur Azmawati binti Wan Abdullah dan juga Siti Nur Ibtisam binti Syed Abdul Rahman. Bagi membina bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar digital ini, kami telah memilih kemahiran berbahasa iaitu kemahiran membaca berpandukan dokumen standard kurikulum pentaksiran tahun 1 iaitu standard kandungan 2.1 asas membaca dan memahami, manakala standard pembelajaran yang kami pilih ialah 2.1.2 membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami perkataan 2 suku kata dan 3 suku kata. Pertama sekali, kami telah membina bahan bantu mengajar digital interaktif iaitu dengan menggunakan aplikasi AnyMaker. Sebab mengapa kami memilih aplikasi AnyMaker ini untuk membuat bahan bantu mengajar digital interaktif bagi kumpulan kami adalah kerana AnyMaker ini ialah sebuah platform untuk membuat video animasi secara atas talian yang memudahkan kami sebagai siswa guru untuk membuat satu video animasi yang berkualiti tinggi, interaktif dan dapat menarik minat para pelajar untuk menonton dan juga belajar kemahiran membaca serta dapat mengasah kemahiran membaca mereka di peringkat awal iaitu di peringkat mengenal dan membaca suku kata iaitu 2 dan 3 suku kata. Bukan itu sahaja, aplikasi AnyMaker ini juga adalah satu platform membuat video secara atas talian yang ditawarkan secara percuma. Jadi kami mengambil kesempatan tersebut untuk memanfaatkannya dengan menggunakan platform yang percuma untuk meminimalkan kos di samping dapat membantu pelajar untuk membaca. Terdapat beberapa langkah umum yang kami gunakan dalam membuat video animasi ini. Yang pertama ialah kami telah mencipta akaun terlebih dahulu menggunakan email Delima yang telah dibekalkan kepada kami siswa guru IPG. Seterusnya kami telah mengakses platform AnyMaker ini secara atas talian dan telah mendaftar. Setelah berdaftar dengan aplikasi ini, kami telah masuk dan juga memilih template di mana template tersebut adalah bersesuaian dengan situasi dan juga tema yang kami pilih iaitu tema mengenal dunia haiwan tahun 1. Setelah memilih template ataupun situasi yang kami ingin gunakan, kami telah menyunting video tersebut di mana tema iaitu mari mengenal dunia haiwan tersebut telah kami masukkan dengan elemen-elemen seperti alam sekitar dan juga bunyi-bunyi latar, iaitu kami juga boleh memasukkan suara ke dalam video tersebut. Seterusnya, selepas kami berpuas hati dengan proses penyuntingan yang telah dibuat, kami pun bersama-sama menonton semula video yang telah dihasilkan bagi meningkatkan kualiti dan juga melakukan lagi jika terdapat penyuntingan yang perlu dilakukan. Seterusnya, kami telah mengeksport video berkenaan ke platform YouTube untuk diakses oleh semua. Jadi, mari kita tonton video yang telah kami hasilkan. Assalamualaikum dan hai murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengeja perkataan 2 suku kata dan 3 suku kata. Baiklah murid-murid, jom kita meneroka dunia haiwan dengan perkataan 2 suku kata. Jom! Perkataan yang pertama ialah perkataan ayam. Mari kita eja bersama-sama. A-A-Y-A-M, yam. Ayam.
Perkataan dua suku kata yang seterusnya ialah perkataan kuda. Mari ikut cikgu eja bersama-sama. Ku, da, kuda. Perkataan dua suku kata terakhir yang akan murid-murid pelajari ialah lebah. L-E-B-E-H bah. Lebah. Seterusnya, mari kita mengenal haiwan dengan perkataan tiga suku kata. Contoh perkataan tiga suku kata yang pertama ialah belalang. Jom ikut cikgu mengeja perkataan belalang. B-E-B, L-A-L, L-A-N-G lang, belalang. Contoh perkataan tiga suku kata yang kedua ialah buaya. B-U-B-A-R-Y-A-Ya, buaya. Perkataan terakhir kita ialah beruang. Jom ikut cikgu. B-E-R-U-R-U-A-N-G-ang, beruang. Baiklah, kita masuk pula kepada bahagian bahan bantu belajar, yang mana kumpulan kami telah pun memilih untuk menggunakan satu aplikasi digital yang bernama aplikasi Educa Play, yang mana aplikasi ini boleh digunakan dalam bentuk mini game untuk menguji tahap kefahaman pelajar mengenai kemahiran ataupun dalam kemahiran membaca dua suku kata dan juga tiga suku kata. Jadi untuk cara penggunaan aplikasi Educa Play ni, yang pertama para guru mestilah sign up terlebih dahulu dengan menggunakan email sendiri. Kemudian bolehlah memilih mana-mana bentuk mini game yang disukai. Sebagai contoh dinyatakan dalam gambar di belakang ni. Jadi para guru ni bebas memilih berbagai bentuk seperti matching pair, mix and match dan banyak lagi lah. Seperti kami memilih menggunakan mini game bentuk matching pair, iaitu dia mempunyai persamaan konsep mix and match, iaitu murid boleh menyuaikan dua suku kata tu mengikut urutan yang betul lah. Cara untuk buat soalan dua suku kata, pertama sekali para guru perlu tekan mini game bentuk matching pair yang di belakang ni, kemudian tekan matching pair games maker. Lepas tu guru boleh memilih untuk meletakkan gambar ataupun merakam suara ejaan suku kata tu. Contohnya gambar suku kata hilang dan suku kata gajah berserta gambar. Juga perlu meletakkan tajuk bagi aktiviti tersebut, seperti jom belajar sesuatu tajuk yang menarik perhatian murid lah. Sebagai contoh, jom belajar kan. Jadi yang kedua adalah guru perlu meletakkan penerangan bagi aktiviti itu. Sebagai contoh, dua suku kata. Guru juga boleh menetapkan umur yang spesifik bagi kuis ini. Maksudnya tahap berapa yang sesuai dengan permainan tu. Jadi guru juga boleh meletakkan permainan tu di bawah lingkungan bahasa ke, bawah sains ke. Jadi permainan ini merujuk kepada permainan bahasa Melayu. Jadi perlulah di bawah kategori language, iaitu bahasa.
Maka terhasillah bahan bantu belajar seperti di video belakang. Dalam EducaPlay ni, guru juga boleh mematikan set masa yang ada dalam aplikasi tu supaya para murid ni mempunyai masa yang mencukupi untuk mereka belajar membaca 2 suku kata dengan betul. Sebagai contohnya, permainan dijalankan adalah seperti berikut. K-U-K-C-I-N-G cing, kucing. H-E-H-L-A-N-G lang, helang. S-I-C-N-G-A-N-G-A, singa. G-A-G-A, J-A-H, jah, gajah. Seterusnya, saya akan memberikan panduan tentang cara menggunakan EducaPlay untuk permainan Froggy Jumps dalam latihan kefahaman mengeja perkataan 3 suku kata. Pertamanya, buka laman EducaPlay di enjin carian. Setelah log masuk, cari permainan Froggy Jumps dan klik pada permainan Froggy Jumps untuk membukanya. Guru boleh menaip soalan dan jawapan di ruangan yang telah disediakan. Guru juga boleh memilih bahan media untuk diletak sebagai bahan bantu kepada murid bagi memahami soalan dengan lebih baik. Jawapan ditulis secara pecahan mengikut suku kata agar kemahiran membaca murid dapat diasah dengan lebih baik. Selain itu, guru juga dapat menilai sebutan dan intonasi murid sama ada baik atau kurang memuaskan. Jadi, setelah selesai menulis soalan dan jawapan, guru hanya perlu menekan butang publish untuk memuat naik soalan tersebut. Berikut adalah hasil bagi latihan kefahaman perkataan 3 suku kata menggunakan permainan Froggy Jumps. Seterusnya adalah cara untuk bermain permainan ini. Pertamanya, guru perlu menekan klik pada butang mulakan atau start untuk memulakan permainan. Seterusnya, guru meminta murid untuk membaca setiap satu jawapan yang telah disediakan secara beramai-ramai. Guru perlu mendengar dengan teliti bunyi yang diucapkan oleh murid dan mengklik pada jawapan dengan bunyi suku kata yang betul. Murid perlu terus mengeja perkataan 3 suku kata yang muncul dengan betul. Setiap kali murid menjawab dengan betul, kata akan melompat ke tempat yang seterusnya. Teruskan mengeja perkataan yang muncul sehinggalah tamat permainan. Sekiranya jawapan salah dipilih, maka kata akan tenggelam dan berkurang 1 nyawa. Pelajar hanya memiliki peluang sebanyak 5 kali sahaja sebelum permainan betul-betul tamat. Seterusnya, EducaPlay memiliki banyak kelebihan seperti pertamanya, menyediakan pelbagai sumber pembelajaran. Platform EducaPlay menawarkan pelbagai aktiviti interaktif, permainan dan kuis untuk mengajar kemahiran membaca dan juga menulis. Kepelbagaian inilah yang menyediakan guru dengan sumber yang pelbagai untuk memenuhi gaya pembelajaran murid yang berbeza dan keperluan setiap satu pelajar mereka. Selain itu, EducaPlay membolehkan guru mencipta aktiviti mereka sendiri, menjadikannya alat serba boleh yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan pengajaran. Selain itu,
EduCaplay juga memudahkan pembelajaran berdikari, di mana salah satu matlamat utama pendidikan adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pelajar berdikari. EduCaplay menyokong matlamat ini dengan menyediakan pelajar peluang untuk belajar secara berdikari. Dengan aktiviti pembelajaran kendiri platform, pelajar boleh mengambil alih pembelajaran mereka, meningkatkan kemahiran penyelidikan mereka dan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pendidikan mereka. EduCaplay juga menggalakkan kerjasama dan interaksi sosial dalam kalangan pelajar melalui aktiviti berbilang pemainnya. Aktiviti ini memerlukan pelajar untuk bekerjasama bagi mencapai matlamat, menggalakkan kerja berpasukan dan juga kemahiran komunikasi. Interaksi sosial ini juga mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif di mana pelajar boleh belajar daripada rakan sebaya mereka dan membangunkan kemahiran sosial yang penting. Berikut adalah contoh permainan dalam aplikasi EduCaplay. Kesimpulannya, penggunaan EduCaplay untuk mengajar kemahiran membaca menawarkan banyak faedah kepada pelajar dan juga guru. Ia menyediakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif, menggalakkan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, menawarkan pelbagai sumber pembelajaran serta memudahkan pembelajaran bebas. Dengan kemajuan teknologi yang berterusan, menggabungkan alat digital seperti EduCaplay di dalam bilik darjah adalah penting dalam meningkatkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran. Sampai di sini sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.